Saat InsyaAllah kita akan mulakan live saat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat kembali bersama dalam siaran langsung live Facebook daripada page Jom Mengaji Quran, yang mana kita kelas terakhir kita pada hari Jumaat lepas. Kemudian kita bercuti pada hari Sabtu dan juga Ahad. Sepatutnya kemarin Ahad kita dah mula kelas kita pengajian, tapi atas sebab-sebab tertentu, dan insya-Allah untuk minggu-minggu depan pun kemungkinan besar kita akan bercuti setiap Sabtu dan juga Ahad, ataupun Sabtu dan Ahad lah. Kira kelas kita daripada kelas ulang kaji kita daripada hari Isnin sampai hari Jumaat insya-Allah akan terus seperti biasa insya-Allah. Okey, sekadar untuk flashback, untuk rewind, untuk ingatan balik apa yang telah kita belajar pada pelajaran yang lepas. Saya mulakan secara umum tentang topik hukum mat. Kita dah lalu dah tentang hukum mat. Saya terang balik daripada asas hukum mat. Okey. Dalam pengajian tajwid ni dia ada satu topik yang nama dia hukum mat. Okey, kita dah masuk dah sebelum ni hukum mat ni. Dan dalam hukum mat ni dia ada dua pecahan besar. Dalam hukum mat yang akan kita belajar ni, hukum mat ni dia ada dua pecahan besar, iaitu yang pertama mat asli, pecahan pertama mat asli, dan pecahan yang kedua adalah mat far'i. Saya ulang, dalam hukum mat ni dia ada dua pecahan. Pecahan yang pertama adalah mat asli dan pecahan yang kedua adalah mat far'i. Okey. Bagi mat asli, alhamdulillah kita dah selesai pada beberapa siri siaran langsung kita sebelum ni. Kita dah bahaskan mat asli itu apa, huruf mat asli itu apa, berapa harakat. Kemudian kita dah bahaskan cabang-cabang dalam perbahasan mat asli itu adalah berapa cabang perbahasan yang kita dah bahaskan secara detail sebelum ni dalam kelas ulang kaji online kita sebelum ni. Dan pada kelas Jumaat lepas kita telah pun masuk pada muqaddimah bagi pecahan yang kedua daripada hukum mat, iaitu mat far'i. Dan kita telah sebutkan bahawasanya dalam pengajian mat far'i ni apa dia? Mat far'i kita dah sebut. Mat far'i ni adalah mat yang berlaku disebabkan oleh sesuatu perkara. Apakah perkara tu? Dia ada dua perkara dalam mat far'i ni. Maksudnya, dalam mat far'i ni dia ada dua cabang. Okey. Iaitu yang pertama, mat far'i yang berlaku disebabkan oleh hamzah. Dan yang kedua, mat far'i yang berlaku disebabkan oleh sukun. Disebabkan sukun ataupun disebabkan kita nak matikan dia. Dia ada dua. Okey. Boleh nampak tak? Mula-mula kita dah mengaji yang pertama hukum mat. Hukum mat ada dua pecahan, mat asli, mat far'i. Sekarang ni okey, kita duduk kat mat far'i. Okey, mat far'i pun ada dua lagi pecahan. Saya tak ada whiteboard. Kalau ada whiteboard kat sini saya boleh lah tulis, nak bagi nampak jelas lagi kan. Okey, dalam mat far'i ada dua pecahan saya dah sebut tadi, iaitu mat far'i yang berlaku disebabkan hamzah dan mat far'i yang berlaku disebabkan oleh sukun. Okey. Kita sekarang ni kita akan fokus pada pecahan yang pertama, iaitu mat far'i yang disebabkan oleh hamzah. Apa yang disebabkan oleh hamzah ni? Dia maksudnya, Waalaikumsalam Ustaz Nik Muhammad Aiman. Okey.
Dia maksud dia, hukum mat far'i yang disebabkan oleh hamzah ni adalah, mat far'i ni dia berlaku sebab apa? Sebab huruf mat bertemu dengan hamzah. Okey, mat far'i ni adalah pertemuan huruf mat dengan huruf hamzah. Dan dalam pecahan hamzah ni, dalam pecahan yang pertama iaitu mat far'i yang disebabkan hamzah ni, dia ada 4 subtopik yang akan kita belajar. Dan 4 subtopik inilah yang kadang-kadang kalau kita buat survey dekat sebahagian yang mengaji tajwid, dia mengalami masalah untuk faham dan masalah untuk membezakan. Wallahu ta'ala alam, saya zaman sekolah menengah dulu saya mengaji pun saya tak tahu, saya slow masa tu. Mungkin sebab tu masa tu kita tak minat kot tentang tajwid kan. Mungkin lah sebab kita tak minat tentang tajwid. Jadi dia susah nak hadam. Tapi sekarang bila kita dah faham, dia sebenarnya mudah ya. Yang pastinya kita kena tahu. Apa itu sukun, apa semua tu, berapa tanda-tanda dia dan sebagainya. Okey. Dalam mat far'i yang disebabkan hamzah ni, dia ada 4 subtopik yang akan kita belajar, iaitu mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat silah kubra, dan yang terakhir yang keempat adalah mat badal. Betul tak? Betul. Saya saja tak tengok nota. Kita cuba buat cara sembang santai sikit lah kan. Dia kalau ikut kelas sebelum ni, saya berpandu kat kitab, kemudian saya cerita. Tapi insya-Allah dalam kelas malam ni saya dah buat nota untuk saya mudah nak cerita. Saya tak mau tengok kitab sangat. Kalau kita tengok kitab sangat, lagi dia jadi skema kelas kita kan. Kita tak mau. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Untuk pelajaran malam ni, kita akan masuk kepada subtopik yang pertama. Subtopik yang pertama, ingat tuan-tuan, ni kita tengah mengaji hukum mat far'i yang berlaku disebabkan pertemuan dengan hamzah. Disebabkan pertemuan hamzah. Dan ni pecahan yang pertama, iaitu kita akan belajar berkenaan dengan mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Muttasil. Okey. Mat wajib muttasil ni apa dia? Mat wajib muttasil ni adalah hukum yang berlaku apabila huruf mat bertemu dengan hamzah. Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Ingat tu. Dia poin besar dia, huruf mat bertemu dengan hamzah. Lepas tu poin besar dia, dalam satu kalimah. Sebab apa saya kata dalam satu kalimah tu adalah poin yang besar? Sebab poin tu yang akan membezakan antara mat wajib muttasil dengan mat jaiz munfasil nanti. Mat jaiz munfasil topik selepas ni. Okey, kita masuk kepada yang pertama, iaitu apakah pengertian muttasil tu. Kita duk baca mat wajib muttasil. Kita pun akan tertanya, wajib tu apa? Pasal apa nama dia wajib kat situ? Dia ada sebab juga. Sekali kita akan baca. Pasal apa muttasil? Tapi sekarang kita masuk. Okey, apakah maksud muttasil tu? Muttasil ni maksudnya bersambung ataupun berhubung. Muttasil ni bersambung ataupun berhubung. Apa yang bersambung? Apa yang berhubung? Yang bersambung tu adalah huruf mat dan juga hamzah tu. Sebab apa? Sebab dia dalam satu perkataan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya dalam satu word, in one word, in a word, dalam satu perkataan, dalam satu kalimah. Dari segi istilah pula, mat wajib muttasil ni adalah huruf mat yang mana bersambung dengan hamzah dalam satu perkataan yang sama. Yang tu je lah. Saya dah terang detail dah tadi. Ingat, key point dia, huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Okey. Mesti semua tertanya, kalau orang yang tak biasa mengaji tajwid lah. Bagi orang yang dah biasa mengaji tajwid, dia tahu apa tu yang dimaksudkan dengan satu kalimah tu. Okey, saya akan tunjuk kepada tuan-tuan apakah yang dikatakan dengan satu kalimah tu. Kita tengok daripada ayat Al-Quran. Okey, kita tengok contoh yang pertama.
kita dah kata tadi, mad wajib muttasil adalah apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah ataupun dalam satu perkataan. Okey, kita tengok. Ni contoh yang pertama. As-sama'u. Okey. Ni alif. Alif ni adalah huruf mad. Huruf mad dia bertemu dengan, nampak ni hamzah u ni. Hamzah ni. Dia ni dalam satu perkataan. Satu perkataan lah. Macam mana kita nak tahu satu perkataan? Yang tu kita kena tahu bahasa Arab sikit lah. Kita kena tahu bahasa Arab sikit lah. As-sama'. As-sama' ni dalam bahasa Arab apa maksud dia? Maksud dia adalah as-sama' ni langit. Nampak tu? Alif ni merupakan huruf mad. Nampak? Hamzah berada selepas daripada alif. Nampak? Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, al-malaikatu. Okey, mana huruf mad dia? Huruf mad dia adalah tu, nampak alif tu. Alif tu bertemu dengan hamzah. Dan depa ni berada dalam satu perkataan, iaitu dalam satu perkataan malaikah. Malaikah ni apa dia? Malaikat lah. Dan yang ni contoh yang ketiga, huruf mad dia adalah waw. Huruf mad dia adalah waw dan dia bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Perkataan dia as-su'u. Ni satu perkataan. Itulah yang dikatakan ataupun disebut dengan satu perkataan. Sekejap. Okey. Kira saya yakin dengan contoh yang kita dah bagi tu, bagi orang yang baca Quran, dia akan dapat bayang dengan jelas lah. InsyaAllah dapat bayang dengan jelas. Kemudian, bila kita dah tahu tentang pengertian dia, tentang apa itu mad wajib muttasil, maka kita nak tahu pula dia ni nak kena baca berapa harakat kalau dalam Quran kan. Sekiranya kita nak baca dia secara wasal. Wasal tu apa dia? Iaitu kita nak baca terus. Kita tak mau berhenti dekat kalimah dia tu. Berapa harakat? Kadar harakat yang perlu dibaca adalah 4 ataupun 5 harakat. Contoh macam ayat tadi. As-sama'u. As-sama'u. Kemudian kalimah kedua tadi. Al-malaikatu. Itulah contoh bagi cara bacaan mad wajib muttasil. Tetapi katakan kalau kita nak waqaf, kita nak berhenti pada kalimah mad jaiz munfasil ni, kita nak berhenti dia berapa harakat? Sekiranya kita nak berhenti, kita perlu panjangkan dia sama ada 4, 5 ataupun 6. Dan ada guru saya sebut perlu 6 harakat. Wallahualam. Dia sebenarnya yang ni dia ada ranking dia tau. Cara nak tentukan pemanjangan ni, yang mana kita akan tengok pada topik akan datang. Tapi secara umumnya kita boleh panjang 4, 5 ataupun 6 harakat sekiranya kita nak berhenti dekat kalimah mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil. Okey, contoh kalau kita nak berhenti tu ayat apa? Kita ambil contoh paling mudah. Buka ayat kursi. Buka ayat kursi. Ya'lamu ma baina wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nampak tu? Illa bima syaa. Dekat syaa. Dekat syaa tu shin, alif, hamzah. Nampak tu? Alif bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Dan kita nak berhenti kat situ. Dia kena panjang berapa? Sama ada 4 harakat, 5 harakat ataupun 6 harakat. Itulah kaedah sekiranya kita nak berhenti kat kalimah tu. Dan kita boleh tengok banyak lagi contoh dalam Al-Quran. Setakat yang saya tulis yang tu lah. Tapi saya yakin lah insyaAllah semua dapat kot insyaAllah.
Kemudian, macam mana cara kita nak kenal? Katakan kita ni terlupa lah ni mat jaiz ke mat wajib. Padahal naknya dia lebih kurang je. Tapi cara kita nak kenal, senang saja cara nak kenal dia. Kalau kita perasan atas huruf mat dia tu, dia akan ada tanda panjang macam tu. Kalau bahasa saya akan sebut ni tanda apa? Tanda misal. Dia akan ada tanda mat panjang tu. Tanda panjang atas huruf mat akan ada tanda panjang. Tu cara kita nak kenal yang dia ni hukum mat wajib muttasil ataupun mat jaiz munfasil. Okey. Yang tu sahaja perbahasan untuk bab mat wajib muttasil. Selesailah kita pada perbahasan berkenaan dengan mat wajib muttasil. Cuma saya nak tengok sekiranya ada poin-poin yang saya terlepas daripada kitab ni. Tapi saya yakin. Okey. Ada satu poin yang saya terlepas. Sebab apa dinamakan mat wajib muttasil? Dia nama dia mat wajib muttasil sebab ulama sepakat yang dia perlu baca 4 ataupun 5 harakat. Okey Kak, saya baca daripada poin kitab lah. Mat muttasil adalah wajib hukum bacaannya. Ini adalah kerana wajib membaca mat ini dengan 4 harakat atau 5 harakat di sisi Imam Hafs. 4 ataupun 5 harakat wajib dibaca 4 ataupun 5 harakat. Okey, membaca dengan 2 harakat pada mat wajib muttasil ni adalah dilarang kerana ada riwayat yang sahih menyatakan tentang larangan tersebut. Iaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Jazari dengan sanadnya yang sahih lagi kuat hingga ke Ibnu Abbas. Katanya adalah Ibnu Mas'ud mendengar seorang lelaki membaca, maka lelaki itu memperdengarkan bacaannya dan dia membaca innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Okey, dengan memanjangkan lil fuqara' tu, lil fuqara'i tu dia hanya baca 2 harakat saja. Dia baca lil fuqara'i. Dia baca 2 harakat, dia tak baca 4 ataupun 5 harakat. Maka berkata Ibnu Mas'ud, bukan begitu yang Rasulullah ajarkan kepadaku membacanya. Berkata lelaki itu, bagaimana bacaan yang diajar Rasulullah kepada kamu? Maka Ibnu Abbas pun membaca ayat di atas, yakni ayat lil fuqara'i itu. Ibnu Abbas baca macam mana? Ibnu Abbas membaca dengan memanjangkan lebih daripada 2 harakat. Kata Imam Jazari, hadis ini menjadi sandaran yang kuat dan sahih bagi pemanjangan mat ini, iaitu hadis tadi tu menjadi dalil perlu membaca melebihi 2 harakat, iaitu 4 ataupun 5 harakat di sisi Imam Hafs. Sebab itulah yang dinamakan wajib. Wajib baca 4 ataupun 5 harakat. Sebab apa kita tekankan? Sebab sekejap tuan-tuan akan tengok hukum lepas ni kita akan belajar mat jaiz munfasil. Kita akan tengok pula pasal apa nama dia jaiz. Jaiz tu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu maksudnya harus. Pasal apa kat situ harus? Pasal apa kat hukum ni wajib? Sekejap kita akan tengok. Okey. Alhamdulillah, kita dah selesai pada pengajian yang pertama untuk malam ni, iaitu mat wajib muttasil. Tanpa membuang masa, kita masuk terus kepada pelajaran kedua untuk malam ni dan pelajaran terakhir lah untuk malam ni, iaitu mat jaiz munfasil. Ataupun kalau dalam kitab saya ni, kitab yang kita guna ni, sekali lagi saya lupa sebut muka surat 137. 137 iaitu disebut hanya mat munfasil saja dia. Pengarang ni dia hanya letak nama mat munfasil. Tapi kalau kita mengaji daripada sekolah, dalam kitab-kitab lain dia guna mat jaiz munfasil. Tak kisahlah. Tak kisah. Okey. Kita tengok mat jaiz munfasil ni apa dia? Mat jaiz munfasil adalah apabila huruf mat bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan yang berasingan ataupun dalam 2 kalimah yang berasingan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya in 2 different words. In 2 different words. Maksudnya dalam 2 perkataan yang berbeza. Yang ni tu saya kata tadi penting kita nak bezakan mat wajib muttasil dengan mat jaiz munfasil adalah pada kalimah dia. Adalah pada kalimah dia. Macam tadi kita belajar mat wajib muttasil,
huruf mat bertemu dengan hamzah juga. Tapi dia dalam satu kalimah yang sama. Dia dalam satu kalimah, dalam satu word, in a word. Tapi mat jaiz munfasil adalah apabila huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah yang berasingan ataupun dalam dua kalimah yang beza ataupun in two different words. Faham? Jelas tu poin besar dia dalam dua kalimah yang berbeza. Okey. Kita tengok munfasil. Kita tengok bahagian pengertian. Munfasil tu apa dia? Mat jaiz munfasil. Munfasil tu maksudnya tercerai ataupun terpisah. Apa yang tercerai, yang terpisah? Maksudnya huruf mat bertemu dengan hamzah tu, huruf mat tu dalam kalimah lain, huruf hamzah dalam kalimah lain. Maksudnya dalam dua kalimah yang berasingan. Sebab tu dia guna kalimah munfasil, iaitu bercerai. Okey. Sekali lagi saya tegaskan, mat jaiz munfasil adalah apabila huruf mat bertemu hamzah dalam dua kalimah yang berbeza ataupun dua kalimah yang berasingan. Okey. Kalau kita duk habaq pengertian saja tanpa kita menunjukkan contoh, jadi orang tak nampak. Jadi kita tunjuk contoh. Okey, saya akan tunjuk contoh supaya tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang menonton dapat faham. Okey. Okey, kita tengok ayat ni. Bima anzalallah. Okey. Kita tengok huruf mat kat sini apa dia? Huruf mat kat sini adalah alif. Okey, alif ni adalah huruf mat. Kemudian ni hamzah. Hamzah kat sini. Okey. Kalau kita perasan, huruf alif dia berada dalam satu perkataan, bima. Bima dia perkataan lain. Hamzah berada dalam perkataan yang lain. Bima ni apa dia maksud dia? Dengan apa yang anzala. Anzala kat sini kalimah yang kedua maksud dia yang diturunkan, Bima perkataan lain, anzala perkataan lain. Yang itulah yang dikatakan apabila huruf mat kat sini alif, ada tanda panjang kat atas dia bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Ni kalimah pertama, ni kalimah kedua. Bima ni maksud dia dengan apa yang anzala, diturunkan. Anzalallah, diturunkan Allah. Nampak? Yang itulah yang dikatakan huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah yang berbeza. Okey, kalau kata tak nampak lagi, kita pergi dekat contoh yang seterusnya, iaitu contoh yang kedua, iaitu fi anfusikum. Fi ni satu perkataan, anfusikum dalam satu perkataan. Nampak? Huruf mat pada fi ni dia dalam satu perkataan lain. Anfusikum ada huruf hamzah. Hamzah ni dalam perkataan yang lain. Yang ni lah yang dikatakan huruf mat, ya ni bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah yang berasingan. Okey, kalau siapa tak faham, boleh tulis di ruangan komen untuk saya ulang semula. Mudah-mudahan siapa yang menonton malam ni dapat manfaat yang banyak. Nampak? Kemudian, okey, bima. Fi anfusikum, apa maksud dia? Fi ni pada ataupun di. Anfusikum, diri kamu. Pada diri kamu. Pada anfusikum, diri kamu. Nampak? Dua perkataan yang berbeza. Kemudian, kita tengok pula yang ni. Ya Ibrahimu. Okey, dekat ya ni mungkin tuan-tuan tak nampak kot. Sebab apa? Huruf mat dia ditulis macam tu. Nampak? Dia buat alif kecil, dia letak tanda panjang macam tu. Dekat sini, huruf mat dia adalah alif. Kemudian, huruf hamzah dia adalah ni, perkataan Ibrahimu. Cuma, dekat contoh ni apa yang mengelirukan sikit? Dia mengelirukan sikit sebab dia dua perkataan, tapi dia ditulis rapat dan dia ditulis sekali. Bagi siapa yang tak tahu ilmu bahasa Arab,
dia akan macam pening sikit lah. Ni mat wajib muttasil kan mat jaiz munfasil. Dia akan pening sikit lah. Tapi sebenarnya maksud dia, ya Ibrahimu, ya ni wahai Ibrahim lah, Nabi Ibrahim. Ya ni satu perkataan, Ibrahim satu perkataan. Tu yang dikatakan huruf mat alif ni bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah yang berasingan. Tapi saya nak cerita, dia sebenarnya tak menjadi masalah pun. Kalau kata tuan-tuan ataupun ibu ayah yang mungkin tak tahu sangat bahasa Arab, yang kurang penguasaan bahasa Arab, dia tak jadi masalah sangat pun sebenarnya. Makin lama kita baca Quran, insya-Allah kita akan makin nampak bentuk-bentuk perkataan dalam Al-Quran ni. Dan kalau sekali kita akan tengok pada harakat dia. Okey, tak apa, kita tengok pada harakat dia. Harakat dia 4 ataupun 5 harakat. Dan mat jaiz munfasil ni dia hanya berlaku dalam keadaan wasal saja, iaitu dia hanya berlaku dalam menyambungkan ayat saja. Kita tak boleh duk berhenti kat situ. Kalau kita berhenti, contoh kita berhenti dekat ya, dia jadi apa? Jadi tak ada maksud, jadi tak lengkap. Tiba-tiba berhenti kat wahai apa? Dia tak lengkap. Sebab tu kata dia berlaku hanya ketika menyambung bacaan ataupun hanya ketika wasal sahaja. Dan kalau kita lama-lama baca, kita akan tahulah, insya-Allah kita boleh beza. Dan kadar harakat dia pun lebih kurang macam mat wajib muttasil tadi saja, 4 ataupun 5. Kalau kita perasan perbezaan antara mat wajib muttasil dengan mat jaiz munfasil ni adalah pada kadar harakat dekat waqaf tu saja. Sebab ada ulama yang kata dia sampai mat wajib muttasil yang tadi tu, bila waqaf dia sampai 6 harakat. Tapi kalau dalam keadaan wasal, dia sebenarnya sama je, 4 ataupun 5 harakat sahaja. Cuma kita mengaji ni sebab apa? Kita mengaji ni bila orang tanya, kita boleh jawab lah. Sebab ni sebahagian daripada ilmu yang ulama-ulama syarahkan, yang ulama-ulama keluarkan daripada Al-Quran. Sebahagian daripada ilmu Al-Quran yang kita kena tahu. Dan kalau kata kita tak mengaji hukum ni, kita akan baca pendek lah. Ada orang dia akan baca dekat sini, kadang-kadang kita jumpa orang baca 2 harakat. Kadang-kadang kita akan jumpa orang yang baca 2 harakat. Kalau tuan-tuan tengok dekat Facebook Jom Mengaji Al-Quran ni, dekat page ni, kemarin dulu rasanya saya ada share bacaan Syekh Saleh dengan Syekh Amir, 2 pensyarah Kuibs tu. Saya duk dengar bacaan mereka dalam hukum mat jaiz munfasil, mereka akan baca 2 harakat saja. Tapi mereka 2 ni baca dengan ilmu. Sebab membaca dengan 2 harakat pada hukum mat jaiz munfasil ni, ni tuan-tuan boleh buat catatan ni. Yang ni nak bezakan tuan-tuan ibu ayah dengan orang, tuan-tuan ibu ayah yang mengaji malam ni, kira ibu ayah ni semua tahulah. Ni yang nak membezakan ibu ayah dengan orang yang tak mengaji. Kalau orang tak mengaji, tak pun dia mengaji hanya dekat sekolah menengah ke, dia mengaji dekat kampung dia ke, dia tak dengar pendapat lain. Kadang-kadang kita pergi Mekah pun kita dengar imam Mekah baca kat situ 2 harakat saja. Sebab apa? Depa buat dengan ilmu. Sebab depa baca dengan riwayat Hafs an Asim, tapi menurut Imam Jazari, kita Imam Syatibi, depa baca dengan qiraat Imam Jazari. Imam Jazari dia akan baca 2 harakat sahaja pada hukum mat jaiz munfasil ni. Tapi dalam kita pegangan kita dekat Malaysia, iaitu Hafs an Asim, Tariq Syatibi, Imam Syatibi. Kita ikut cara macam mana Imam Syatibi baca, iaitu dibaca 4 ataupun 5 harakat. Saya ulang, 4 ataupun 5. Dan bertitik tolak daripada ni lah. Sebab tu nama dia mat jaiz. Jaiz yakni mat harus.
Harus. Sebab apa dia letak harus? Sebab ulama berbeza pendapat sama ada 2 harakat ke, 4 harakat ke, 5 harakat ke. Macam yang tadi mat muttasil tu, sebab apa ulama letak mat wajib muttasil? Sebab ulama sepakat bahawasanya perlu dibaca hanya dengan 4 ataupun 5 harakat. Sebab tu dikatakan wajib baca 4 ataupun 5 harakat. Tapi dalam majais munfasil ulama beza pendapat. Jadi sebab itulah kita dia dinamakan sebagai mad jaiz, yakni harus. Sebab ulama beza pendapat. Ulama tak sepakat kena baca 4 ataupun 5 harakat tu sahaja. Tapi ingat pegangan kita 4 ataupun 5 harakat sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. Saya rasa dah selesai perbahasan kita pada malam ni. Cuma ada sikit saya nak buat bacaan daripada kitab kita ni. Apa pesanan ulama tentang kita duk baca Al-Quran ni? Ulama pesan sesuatu aliran itu mestilah dibaca mengikut aliran yang tertentu sahaja dari awal hingga akhirnya, tanpa boleh mencampur adukkannya dengan aliran yang lain. Kalau kata kita ni dah baca menurut riwayat Hafs an Asim, menurut Tariq Syatibiyah, kita dah baca dengan kiraat kita ni, dengan cara bacaan kita ni, kita tak boleh duk campur-campur suka hati dengan kiraat lain. Contoh, sekali duk tak duduk, dia pergi baca dalam semayang dia, duk tak duduk, dia pergi semayang, dia baca Al-Fatihah, dia ikut dah ni. Cara duk baca kat Malaysia ni, ikut cara tajwid semua yang duk mengaji kat Malaysia ni, Tariq Syatibi kita panggil. Tiba-tiba dia pergi sekali, dia bubuh kiraat lain yang baca wadduha. Sudah. Ulama kata, tak boleh, haram untuk kita campur kiraat. Haram untuk kita campur kiraat. Kalau kata kita nak baca dengan kiraat yang baca wadduha, walaili idza saja, apa semua bunyi tu, kalau kata kita nak baca dengan cara bacaan macam tu, bermula daripada awal semayang sampai ke habis semayang, kita kena baca dengan kiraat tu sahaja. Tapi kalau kita nak campur, ulama kata haram untuk kita campur antara 2 kiraat ataupun lebih kiraat yang berbeza-beza. Okey, kita sambung. Ulama kata apa lagi? Ini adalah supaya aliran bacaan tersebut menepati bacaan yang diambil secara musyafahah dari seorang guru, yang mana guru tu berkesinambungan pengambilannya hingga kepada baginda Nabi SAW. Ulama kata nak jaga. Sebab riwayat yang kita baca ni pun, hukum tajuk yang kita duk mengaji ni pun adalah daripada riwayat yang mana bersambung kepada baginda Rasulullah. Imam qiraat lain yang dia baca dengan style dia tu, dia pun ambil cara bacaan dia dengan Rasulullah. Jadi kita tak mau nak campur aduk. Ulama kata kita tak mau campur aduk. Macam mana imam ni mengaji, kita ikut satu ni. Kita ikut satu ni je. Satu aliran ni saja. Dia tak boleh duk campur-campur aliran. Ulama kata tak boleh. Imam Mustafa Al-Azmiri. Ni, dengar ni. Imam Mustafa Al-Azmiri menyatakan dalam kitabnya Zubdatul Irfan fi Tahrir Awjuhul Quran. Dia kata apa? Mencampur aduk ataupun menggabungkan antara aliran ataupun riwayat bacaan itu adalah haram. Dari segi riwayah, yakni periwayatan baca Al-Quran, dan makruh tahrim, yakni makruh yang nak bawa kepada haram, yang nak hampir sangat daripada haram di sisi ahli dirayah, yakni di sisi para ulama. Maksudnya haram kita gabung-gabung qiraat. Jadi tak payah duk pening, macam saya kata, panjang dia 4 ataupun 5 harakat sahaja. Tak payah duk pening. Yang saya kata 2 harakat tadi tu sekadar ilmu tambahan. Sebab apa perlu ilmu tambahan ni tuan-tuan? Sebab apa kita perlu? Tambah kita ni duduk kat negeri Perlis pula ni, negeri yang terbuka dengan pelbagai aliran yang bukanlah tak bermazhab, tapi kita terbuka untuk dengar macam-macam pendapat ni. Jadi ni sebagai satu info tambahan untuk tuan-tuan. Jadi kalau kita dengar imam baca macam tu, jangan duk kata imam tu sesat. Dia mengaji, dia ada ilmu. Dia baca dengan qiraat Jazari, ikut suka hati dia. Okey.
Sebagai penutup, saya akan buat kesimpulan, iaitu malam ni kita dah belajar dua hukum yang ramai tu kata masalah. Apa dia mak wajib muttasil, apa dia mak jaiz munfasil. Malam ni kita dapat mak jaiz munfasil tu apa dia? Mak jaiz munfasil tu bila mana huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Tu mak wajib muttasil. Mak wajib muttasil bila mana huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Manakala kita dah belajar juga malam ni mak jaiz munfasil. Mak jaiz munfasil pula apabila huruf mat bertemu hamzah dalam dua kalimah yang berasingan, in two different words. Nampak? Kita dah nampak beza dah lah. Mak wajib muttasil dia dalam satu perkataan, mak jaiz munfasil dalam dua perkataan. Kemudian kita dah tengok tadi contoh dia. Tuan-tuan nak tengok contoh boleh tengok rewind balik live video ni sekejap lagi, dia akan save. Kemudian jumlah harakat. Harakat dia secara umum dua-dua hukum ni sama saja, 4 ataupun 5 harakat. Cuma beza dia kat mana? Beza dia dekat yang awal tadi kita mengaji, iaitu hukum mak wajib muttasil. Mak wajib muttasil bila mana kita nak waqaf, ulama kata 4 boleh, 5 boleh dan ada tambahan 6 pun boleh. Sebahagian guru saya kata memang kena 6. Jadi kalau kata kita ambil pendapat yang kena baca 6, sebab tu kadang-kadang kita pergi masjid, kita dengar tu imam baca imam baca ayat-ayat kursi lepas sembahyang tu, lepas sembahyang time wirid tu kan. Apa ayat dia? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nampak? Tu imam tu ambil pendapat yang kena baca 6 harakat lah tu. Sebab tu lah panjang syaa. Kalau kita dengar tu imam lain illa bima syaa, macam laju sebab dia baca 4 harakat, tak ada masalah. Kemudian kita dah sebut apa lagi tadi? Kita dah sebut cara nak kenal kedua-dua hukum ni. Tengok atas huruf mat tu ada tanda mat panjang, ada tanda panjang tu ataupun saya sebut sebagai tanda misal. Tu penamaan yang saya sebenarnya buat. Kemudian apa lagi yang kita sebut malam ni? Kita sebut kita sebut apa lagi ya? Kita sebut kalau mat jaiz munfasil dia hanya berlaku dalam wasal sahaja. Tapi dalam mat wajib muttasil dia berlaku juga ketika mana kita nak berhentikan bacaan. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah nanti kita akan buat nota-nota yang simple. Kita akan merangkumkan pelajaran-pelajaran yang kita dah belajar insyaAllah. InsyaAllah kalau dibagi kesempatan masa dan dibuang sifat malas dalam diri ni. Maklumlah musim PKP ni kita bila lama tak kelas, tak menghadap guru ni, kadang-kadang mood kita up down dalam mengaji ni. Masa tu ada, tapi kadang-kadang kita arrange tak okey. Tambah orang muda pula kan, insyaAllah. Tapi insyaAllah kita cari masa lah insyaAllah. Masa tu banyak kita nak susun. Kita akan buat nota insyaAllah. Pagi tadi saya dah buat dah nota pengenalan untuk nun mati dan tanwin kan, insyaAllah. Lepas ni detail tu kita akan cuba siapkan. Cuma nak buat dalam bentuk poster tu bukan saya tak mau buat, cuma tak jumpa cara nampak mudah lagi. Jadilah ni untuk masa sekarang saya hanya buat dalam bentuk tulisan kat status, cuma gambar tu poster je lah kan, poster je saja bagi ada nampak kemas sikit lah kat page yang tu saja. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita terang malam ni ramai dapat manfaat insyaAllah. Kalau video ni ada manfaat, minta tuan-tuan share dekat grup family, grup WhatsApp dan sebagainya. Semoga apa yang kita mengaji malam ni dapat kita kuasai dengan sebaiknya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.